Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekali lagi berjumpa kita di rekod video. Okey, topik yang ketiga, topik yang banyak orang kata teori semata-mata. Jadi, saya faham untuk pelajar SPP, korang lebih memahami bila ada calculation. So, untuk topik tiga, so copy saya dah bagi. So, korang kena baca berulang kali lah untuk lebih faham. Sebab dia hanya teori saja. So, kita akan masuk topik yang keempat. Yang mana topik keempat ni saya akan cover up untuk 4.1 saja, definisi bajet tunai, kepentingan bajet tunai dan juga format. Sebab benda ni penting untuk saya bekalkan korang pada future semester. Okey, bacalah. Tadi topik ni dia ajar pada minggu ni. Okey, so perancangan keuangan bajet. Okey, bajet tunai 4.1 ni tentang bajet tunai, 4.2 adalah pengiraan dia, 4.3 kaedah bagaimana kita nak applicatekan bajet tunai ni. Okay, so kita masuk yang pertama, definisi bajet tunai. Dalam nota korang ni muka surat 2. So, definisi perancangan kewangan melibatkan penyediaan bajet tunai dan penentuan keuntungan melalui ramalan penyata pendapatan yang bertujuan memberi garis pandu kepada firma untuk mengarah, menyelaras dan mengawal tindakan syarikat. Perancangan kewangan bertujuan untuk mengenal pasti cara terbaik bagi menggunakan data yang ada supaya matlamat kewangan organisasi dapat dicapai. Okey, alat perancangan kewangan dalam kebanyakan syarikat yang paling utama adalah bajet tunai, iaitu belanjawan tunai. Dan penyata keuangan pro forma. Pro forma ni ada kat bawah nanti. Okey, so bajet tunai ni dikenali juga dalam exam kalau dia minta apakah yang dinamakan sebagai belanjawan tunai. Benda yang sama benda yang sama dikenali sebagai bajet tunai juga. So bajet tunai ataupun belanjawan tunai ialah satu perancangan keuangan jangka panjang yang disediakan dengan memikir kemampuan dan keperluan syarikat. Yang kedua, bajet tunai menunjukkan anggaran penerimaan, aliran tunai masuk dan pembayaran aliran tunai keluar. Okay, tunai yang dijangka terlibat bagi tempoh tertentu. So, bajet tunai ni tentang cash money. Okay, ada duit masuk, aliran tunai masuk. Ada cash keluar, aliran tunai keluar. Okay, itu untuk penyata ataupun bajet tunai. Yang kedua adalah penyata keuangan pro forma. Okey, ada siapa-siapa yang ada basic penyata keuangan pro forma mungkin ada yang mai tahu. Ini adalah penyata keuangan ni terlibat pada dua. Satu penyata pendapatan, satu lagi adalah kunci kira-kira. Yang mana korang dah belajar sedikitlah. Okey. So penyata keuangan pro forma perlu merujuk kepada penyata pendapatan pro forma dan kunci kira-kira pro forma yang disediakan bagi tujuan mengawal keuangan firma dalam jangka masa panjang. So benda ni pentinglah macam korang tahu kan. Bila kita buat kunci kira-kira ni adalah dalam tempoh setahun. So, bila penghujung tahun, syarikat akan buat kunci kira-kira balance sheet ni untuk melihat kedudukan syarikat. Yang mana korang dah tahu dah, kita dah belajar banyak nisbah kecairan, nisbah kecekapan dan sebagainya. So, benda tu penting lah. Nisbah itu pula, kita boleh buat sekiranya dah disiapkan penyata pendapatan dan juga kunci kira-kira. Okay, sebab masa korang experience untuk buat nisbah, ada yang perlu diambil dari penyata pendapatan, ada yang perlu dilihat daripada kunci kira-kira. Okey. B, kenapa? Kepentingan bajet tunai. Okey, kepentingan bajet tunai ini dapat dilihat dari segi keupayaannya untuk membuat jangkaan masa hadapan berdasarkan keadaan ekonomi semasa dan ramalan masa datang serta matlamat yang ingin dicapai. So, kepentingan lain bagi bajet adalah seperti berikut. Pengawalan. So, bila kita buat bajet, macam kerajaan lah kan. Buat belanjawan, dia satu untuk orang kata kesejahteraan rakyat. Kemudian kita buat kawalan. Ada tak kita punya belanja terhadap certain industri ataupun sektor pendidikan mungkin terkurang. Sektor pertahanan mungkin kita terkurang dan sebagainya. So, kepentingan untuk bajet adalah A. Pengawalan. Belanjawan boleh dijadikan asas perbandingan antara pencapaian sebenar dengan pencapaian yang dijangka oleh organisasi. Bila kita buat bajet, kita boleh lihat bajet disediakan dalam tempoh setahun. So, bajet itu dilakukan dahulu. Kemudian, pencapaian tu, bajet yang kita buat pada peringkat awal, kita akan harapkan ada pencapaian yang tertentu yang kita jangka. So, pencapaian yang dijangka, kita akan comparekan dengan pencapaian sebenar pada tahun semasa. So, bila kita comparekan mesti ada kekuatan dan kelemahan. So, untuk kelemahan, setiap kelemahan perlu diperbaiki mengikut garis panduan yang ditetapkan dalam belanjawan. Iaitu kepentingan bajet. Yang pertama, pengawalan. Yang kedua, kenapa bajet perlu dibuat? Sebagai motivasi. Penyediaan belanjawan dapat meningkatkan motivasi pihak pengurusan dan para pekerja untuk bekerja.
So bila lah kita bentang bajet, contohlah macam kita lah penyewa awam, contoh macam saya penyewa awam kan. Bila dia beritahu ada apa orang kata pengecualian cukai bagi anak-anak yang dapat belajar ke college community, dapat belajar ke universiti, ataupun ada anak yang bawah 18 tahun, ada orang kata peningkatan amount untuk potongan cukai. Okey, potongan cukai yang dikecualikan. Untuk pengetahuan korang, kalau sesiapa dalam keluarga ada anak yang masih belajar, gaji ataupun pendapatan yang diperolehi oleh parents akan dikenakan cukai. Tetapi masa kita masukkan dalam borang untuk cukai, tidak semua pendapatan kita akan dicukai. Kita boleh kurangkan dengan cara dapat pengecualian cukai. Antara ciri-ciri dalam pengecualian cukai adalah potongan ataupun relief pelepasan cukai bila ada ibu bapa ataupun keluarga yang ada anak. So bila ada anak tu dia akan ada pengecualian cukai. Macam juga motivasi kepada para pekerja. Bila belanjawan terlihat, okey, dalam kita punya line kita ni, line pengeluaran. Okey, jadi mungkin ada dapat bajet lebih. Bila bajet lebih, so for sure mungkin ada bonus lebih. So bila bonus lebih, so secara logik sebagai manusia yang normal, bonus dapat lebih, so dia akan meningkatkan motivasi lah. That's why penyediaan belanjawan dapat meningkatkan motivasi pihak pengurusan dan para pekerja untuk bekerja. Dia sebenarnya bekerja untuk lebih baik lah. Okay. So hal ini disebabkan oleh dasar yang dibentuk menerusi belanjawan merupakan matlamat yang perlu dicapai dan pekerja yang berjaya mencapai matlamat tersebut akan diberikan ganjaran. Macam yang tadilah bonus. Okay. So bajet. Yang kedua, kepentingannya adalah untuk sebagai alat motivasi. Yang ketiga, sebagai penilaian prestasi. Tanda aras bagi tujuan penilaian prestasi boleh ditentukan secara khusus berdasarkan tahap pencapaian yang ditentukan semasa penyediaan belanjawan. Ini sama sebenarnya motivasi ni dan juga untuk mengukur tahap kecakapan yang pengawalan tadi tu. Okay, D. Komunikasi. Penting bajetlah sebagai komunikasi di mana pihak pengurusan dan pekerja perlu bekerjasama untuk memastikan matlamat yang ditetapkan dalam belanjawan tercapai. Kerjasama padu ini dapat mengeratkan hubungan antara ahli dalam organisasi. Macam kita lah kan, dalam tim. Dalam sebuah kapal lah. Okay, dalam sebuah kapal. So, bila orang kata kapten dan juga kelasi kapal mesti bersama-sama untuk berusaha memastikan matlamat sampai di destinasi, contoh kat pulau dan sebagainya. Sama-sama orang kata bekerja keras ke arah pencapaian matlamat tersebut. Sekiranya contoh kelasi kapal mengarahkan untuk ke kanan, tetapi kelasi kapal kapten kapal mengarahkan untuk ke kanan, tapi kelasi ni degil, dia nak ke kiri. So kapal tu akan tenggelam lah, ataupun kapal tu tidak akan capai matlamat yang ditetapkan. Okey, macam itu. Okey, satu lagi contoh, kalau komunikasi ni dari segi belanjawan. So kalau kita target untuk belanjawan, okey, bonus diberikan pada setiap orang sebanyak RM1,000. Tetapi dengan syarat setiap line operation mestilah mengeluarkan produk sekurang-kurangnya RM10,000 daripada kebiasaannya RM5,000. Contoh, sekarang ni bulan Oktober. Pengeluaran bulan Oktober adalah sebanyak mungkin RM5,000 je. Tapi mungkin dengan bajet yang akan datang ni, dia beritahu bermula pada tahun hadapan, saya nak pengeluaran syarikat minimum setiap bulan adalah 10,000 unit. Jadi mesti dikomunikasi yang baiklah supaya setiap apa arahan yang diberikan dapat diterima baik oleh subordinate ataupun pihak bawahan. And then E, koordinasi penyelarasan yang dijalankan terhadap aktiviti organisasi membolehkan setiap jabatan menetapkan sasaran yang selaras dengan pencapaian matlamat organisasi. Macam bajet tu kan, kalau dia beritahu macam tadilah, macam kita menetapkan yang 10,000 unit. Jadi kat situ kita dah tahu setiap department, setiap orang kata bahagian di dalam kilang mungkin, dia dah tahu setiap bulan mereka kena bekerja keras mendapatkan minimum mungkin 10,000 unit. Itu koordinasi. F sebagai perancangan. So bajet ni kepentingan dia sebagai perancangan. Penyediaan belanjawan membolehkan pihak pengurusan membuat perancangan yang teratur dan seterusnya melaksanakan semua aktiviti mengikut perancangan. Okey. So kita masuk yang C, iaitu format bajet tunai. Dia mudah aja. Sekarang ni mungkin awak nampak kolom banyak. Dia mungkin dalam exam dia suruh minta hanya sebulan. Mungkin bulan semasa bulan Januari. Atau dalam soalan tu ada 4 bulan. So kena buatlah Januari, Februari, Mac, April. Okay. Tajuk dia kena ada. Dia tak lengkap ni. Sepatutnya tajuk kat atas ni dia kena ada syarikat XYZ Sambahat. And then bajet tunai bagi 4 bulan berakhir 30 April 2022. Bagi 4 bulan ni,
Ini bergantung kepada kehendak soalan. Kalau dia minta 4 bulan, so korang letaklah 4 bulan. Okay, biasanya dia minta sebulan saja. Okay, now. Butiran saya kecilkan ya. Ini berada dekat page nombor 4. Okay. Seperti mana yang saya beritahu tadi, bajet adalah duit masuk dan duit keluar. Okay. Duit masuk tunai dan duit keluar tunai. Contoh macam bulan Januari. Dia bermula dengan butiran, kemudian bulan, kemudian dekat sebelah kiri kita akan mulakan dengan baki awal. Apa maksud baki awal? Setiap bulan kita kena kalkulate berapakah baki awal sebelum kita masukkan sebarang penerimaan bulan semasa dan sebarang pembayaran ataupun pengeluaran bulan semasa. Oleh kerana katalah kita assume that Januari ini merupakan bulan beroperasi, baru start operate. So kita tak akan ada baki awal lah. Sebab baki awal ni menggambarkan ada tak baki pada bulan Disember tahun 2021. Sekarang kita dash. Dash menunjukkan tak ada baki awal. Okay. Diikuti dengan penerimaan. Dia ada jualan tunai berapa. And then jualan kredit. Kutipan daripada penghutang. So dekat sini jualan tunai korang tahu. Kita buat jualan, kita dapat cash. Jualan kredit yang korang dah faham apabila kita buat jualan tapi jualan secara hutang. Okay, kenapa perkataan jualan kredit ada dekat dalam bajet tunai? Yang mana korang dah tahu bajet tunai ini adalah cash masuk dengan cash keluar. So jualan kredit kat sini adalah hanya untuk kutipan yang berjaya kita perolehi daripada penghutang. Okay, kutipan daripada penghutang. Kita ada jualan hutang yang sebelum-sebelum ni dan kita kena cari ada tak sebarang bulan semasa yang kita kutip hutang terhadap jualan kita. Kalau ada, masukkan kat sini lah. Kemudian kalau ada jualan aset tetap. Okay, jualan aset tetap dan kita calculate. Ketiga-tiga ni kita namakan sebagai jumlah penerimaan. Penerimaan duit daripada jualan tunai, penerimaan duit daripada kutipan daripada penghutang, dan penerimaan duit daripada jualan aset tetap. Okay, then kita akan namakan dia sebagai, kita akan tolak dengan pembayaran. Dan kalau boleh, korang kena buat macam ni. Okay. Okay, yang ni kena dalam kurungan. Dalam kurungan, sekejap. Dia sepatutnya macam ni. Okay. Buat operate benda ni untuk setiap belian tunai kena dalam bracket. Sebab dia operasinya operasi tolak. Okay. Pembayaran, belian tunai, sewa, promosi, bilansi tetap semuanya kena buat macam ni. Alright. Sekejap. Saya settlekan semua. Nanti korang follow je lah. Okay. Settle. Okay. Ini. Macam okay. Oh, okay, sorry. Yang ini tak payah. Sorry sekejap. Sebab dekat bawah ni ada jumlah pembayaran. So, bila jumlah pembayaran, awak calculatekan dengan totalkan dia. Oh, kelas online je. Betul ke bos ada meeting 27 hari bulan dekat bilik persidangan? Betul, dia meeting pemengarah. Oh, dah lama dah, lepas bulan lepas. Dia masa tu. Tak nak guna juga bilik persidangan tu. Ini bos lah, dia yang tetapkan sebab dia pengarah daripada Negeri Sembilan Melaka. Yang buat surat tu. Tu orang buat seminar. Apa kita set up. Negeri Sembilan besar juga. Tak pernah. Tadi susun minggu panjang gini lah. Nanti saya boleh tolong panggil. Okay. Okay, kita sambung. Jumlah pembayaran. Okay, jumlah pembayaran ni bila kita totalkan jumlah pembayaran daripada bulan tunai, sewa, promosi, gaji upah dan beli aset tetap. So kita totalkan sebagai jumlah pembayaran. So sekarang ni cara kita nak dapatkan lebihan atau kurangan. Okay, saya letakkan A kat sini. Sekejap A besar. Warna biar warna merah. Okay, so A. Kemudian ni adalah B.
Sekejap sekejap. Okey, B. Okey. So, macam mana dah dapat untuk lebihan dan kekurangan, sekiranya jumlah penerimaan A ini tolak dengan jumlah pembayaran B, dia dapat positif. Dia adalah lebihan. Okey, contoh, dekat A ni, katalah 1,000. Dekat B ni, contoh saya letak kat sini adalah 900 dalam kurungan lah. Jadi kat sini kalau ikutkan 1,000 jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran, dia ada lebihan sebanyak 100. So 100 tu sebagai lebihan. Okey, dia akan jadi lebihan. Dia tak ada perkataan kurangan ni sebab dia positif. Tapi kalau saya terbalikkan ataupun saya tukar, ini katalah saya ambil hanya 800. 800 tolak 900 dia ada negatif kan. Jadi kat sini korang tak perlu letak macam ni tau. Yang ni tak payah. Tak macam tu. Tapi korang dah tahu bila dia kurang macam ni 800 tolak 900 ada negatif kan. So kita namakan sebagai kurangan. Okay, sebagai kurangan. Okey. Macam tu. Okay, so sekarang ni macam mana nak buat baki akhir? Okay, kalau sekiranya dia adalah lebihan. Okay, contoh kalau dia lebihan 1,000 tadi tolak 900 dia ada lebih 1,000. So dekat baki akhir ni adalah caranya senang saja, lebihan dekat sini. Okay, katalah 100. Dia kena tambah baki awal dekat atas kalau ada. Saya ulang balik Untuk baki akhir, katalah dekat sini ada lebihan 100 kan? Okay, 100. Okay. Oh, sorry. Okay, lebihan kat sini bunyi operasinya. Okay, sini. 100 ni adalah merupakan lebihan. Okay. And then kita boleh tambah. Kalau ada baki awal kat sini. Katalah baki awal kita start dengan RM50. Katalah ada baki awal kan. Kalau ada baki awal, so 100 tambahkan dengan 50. So akan jadi kat sini sebanyak, baki akhirnya sebanyak 150. Okay. So tengok betul So selepas ini, 150 kita akan jadikan ini adalah baki akhir pada bulan Januari. So baki akhir bulan Januari, bulan semasa akan dijadikan baki awal the next month. Saya ulang balik. Baki semasa, baki akhir bulan semasa akan dijadikan baki awal the next month. Maksudnya bulan seterusnya. So dekat sini, baki awal Februari dia akan jadi sebanyak RM150. Macam tu. Okay, macam tu. Alright. Ataupun saya tukar. Yang tadi ada lebihan kan. Katalah saya ambil kurangan. So katalah saya ubah kat sini. Dia adalah merupakan, kata nilainya tadi adalah 800. Okay. 800 tolak 900 dia ada kurangan sebanyak 100. Okay, kurangan Sekejap saya tandakan dengan okay. Katalah kat sini jawapannya adalah kurangan. So ni saya dashkan dulu kelebihan Okay, kata kita ambil contoh yang lain Okay, so 800 penerimaan. Tolak pembayaran 900 dia ada kurangan 100. Macam mana nak buat baki akhir? So baki akhirnya adalah 100 kat situ. Okay. 100 campurkan dengan positif 50. Dia akan dapat apa? Baki awal. Baki awal tu adalah dalam kurungan RM50. So saya dekat sini dulu. Okay. 100 negatif tambah 50. Ni matematik kan? Jadi baki dia kat sini akan menjadi sebanyak positif RM50. Sorry, negatif RM50. Okay. So mana letak negatif RM50? Korang letak dekat atas. Sebagai baki awal, negatif RM50. Macam itulah berterusan sehinggalah bulan April. Alright. Okay, so dekat sini kita akan masuk 4.2 menunjukkan pengiraan bajet tunai di mana bajet tunai ini melibatkan 3 langkah. A. Menentukan ramalan. B. Menentukan kedudukan aset tetap dan aset semasa. C. Mencari sumber pembiayaan. Saya nak korang baca A, B, C ni sendiri sebab dia sekadar teori semata-mata. Okay. Kemudian korang baca pula muka 6. Bajet tunai terdiri daripada 4 komponen berikut. Penerimaan tunai, ini tadi kita dah pergi dah. Okay. Dan ini contoh yang lain. Ini contoh. Okay, ini ada contoh kat bawah. Ini contoh penulang muka 6 ini contoh macam tadi kita dah buat exercise. Okay, contoh macam gini. Dia ada jualan tunai RM50. Jualan kredit RM55 yang dapat dikutip. Penerimaan tunai RM300.5. Kemudian dia ada apa? Belian bahan mentah 110, gaji 80, belanja overhead 30. Belanja pemasaran kat sini tak ada.
So kalau tak ada kita dash. Wajib kalau dalam item exam, contoh bulan Januari ni dia tak ada belanja pemasaran dan dia juga tak ada belian aset tetap, letak kat sini. Contoh kat sini pun dah tak ada dividen. Contohlah kalau tak ada dalam soalan. So kalau kita dash juga ni. Okay, penting Alright. So dekat sini bila korang tambah penerimaan tunai 300.5. Okay. Mana dapat 300.5 ni? Dia typo lah ni. Ni typo sepatutnya dia total kat bawah ni mesti ada 350. Ni salah ni. Okay, salah. Nanti saya akan betulkan, minta daripada Puan Fahimah untuk betulkan benda ni. Okay. Alright. So dekat sini contoh bajet tunai ni, kalau boleh benda ni korang murnikan menggunakan format yang saya dah ajar dekat atas. Ini format yang sebenar-benarnya. Okay, format bajet tunai. Okay, so dekat sini nanti saya akan dapat mungkin jawapan yang baru daripada Puan Fahimah Razak. Okay, so tadi adalah A. A mana adalah bajet tunai terdiri daripada 4 komponen berikut itu penerimaan tunai. Korang tahulah kita akan rangkumkan jualan tunai, jualan kredit yang kita dapat berjaya kutip dan juga jualan aset tetap 3. Okay. B adalah pembayaran tunai. Okay, pembayaran tunai merupakan belanja yang terlibat semasa aktiviti pengeluaran dan pengendalian organisasi. Ada banyak ni. Ini kan korang kena faham tau. Sebab setiap yang berwarna ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kebiasaannya akan diberikan maklumat 7 ni dalam soalan. Jadi korang tahulah, membeli bahan mentah. Beli. Kalau beli maksudnya dia tak akan masuk dekat atas. Dia akan masuk dekat bawah. Pembayaran. Belian bahan mentah. Macam itulah. Okay, cara ni. And then C. Yang tadi adalah pembayaran tunai. Komponen yang ketiga adalah aliran tunai bersih. Aliran tunai bersih diperolehi dengan menolak pembayaran tunai daripada penerimaan tunai yang tadi. And then D. Lebihan atau kurangan. Ni korang baca. Sebab tadi saya dah beritahu. Kalau positif dan kalau negatif macam mana. Boleh highlight lainnya. Lebihan tunai ditunjukkan oleh aliran tunai yang positif. Kurangan tunai ditunjukkan oleh nilai aliran tunai bersih yang negatif. Okay, ni tadi saya dah go through dah. Okey, seterusnya bagi muka surat 8 pun korang baca dahulu, okey. Sebab lepas naik cuti SEM ni saya tak akan pergi ke sini, kita akan terus kepada latihan. Okay. Kita akan masuk latihan ni, latihan muka surat 10. Okey, latihan muka surat 10 Okey, alright. So, mana tadi? Ni. Contoh penyediaan bajet tunai nanti korang bacalah, dia ada 3 jenis, sama ada kita nak buat secara quarterly, half yearly ataupun yearly. Okey, suku tahun, setengah tahun ataupun setahun. Okey. And then penerimaan tunai ini pun korang baca. Contoh okey, yang ni boleh baca dulu. Pembayaran akan dibuat dalam tempoh 30 hari bertarikh. Okey, yang ini saya akan terangkan bila kita berjumpa face to face bersama yang bawah ni. Okey, bersama yang bawah ni. Tapi korang boleh lihat dulu sampai muka 10 ni. Bukan muka 10. Ni pun boleh tengok juga. Yang benda ni adalah dari segi format dia kesimpulan dia sama je macam yang atas. Format ni contoh kan, apa yang saya scroll ke bawah ni kan. Yang banyak ni muka surat 14 semuanya adalah daripada format asal, format akar dia, format yang simple yang di sini. Okey, dia berbenda di sini. Okay, so for sure, hopefully korang dapat faham yang ni dulu. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kelas.